Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin ramai yang bertanya ya, mengapa tajuk perempuan dan kain layang ya? Okey, cerpen Nisa Harun yang bertajuk Perempuan dan Kain Layang ini sangat dekat di hati saya ya. Dalam karya ini, dia punya protagonis ataupun watak utamanya adalah perempuan. Satu, itu dah jadi kita dah ada persamaan di situ ya, perempuan, watak seorang perempuan. Dan dia suka kembara. Masya Allah, saya pun suka kembara. Kembara di sini bukanlah bermakna kembara yang kita kata kembara saja-saja suka-suka ya. Tapi pada saya kembara ni, sebab itu kita bukan kata melancong ataupun bercuti. Kita kata kembara. Kerana kembara ini sebenarnya hidup kita ini pun satu pengembaraan ya. Saya ambil contoh diri saya sendiri. Kembara saya luar dari Malaysia bermula ketika saya menuntut di luar negara. So dari situ, of course ada banyak pengalaman selain daripada mahu melunaskan impian menggenggam segulung ijazah. In between ya, dalam pada itu daripada kita mula melangkah masuk ke universiti, dan juga kita mahu titik akhir kita untuk melepasi ya, kejayaan, kita mahu menggenggam segulung ijazah itu, tempoh di antaranya itu sangat banyak benda yang saya boleh ambil ibrah ya, saya kata boleh kita refleksi diri, muhasabah diri. Ya, itu sebenarnya kembara. Dan dalam cerpen ini, ia mengisahkan seorang perempuan yang gemar kembara dan juga apabila kita kembara, kita akan berhadapan dengan benda yang terlalu asing dengan kita. Ya? Dan dengan kembaralah ia, pertama sekali saya nampak ia membesarkan jiwa saya. Dan apabila kita kata membesarkan jiwa, pengalaman itu kita kutip supaya kita menjadi lebih matang. Samalah seperti membaca cerpen ini. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, dia seolah-olah refleksi pada diri saya. So, saya anggap watak itu sebenarnya watak saya sendiri. Okey, itu ya kenapa dia sangat dekat di hati saya. Dan lagi satu, bukan saja kita dalami makna diri kita sendiri, tetapi dalam cerpen ini juga pengarang dia, Puan Nisa Harun, berjaya memberikan saya input tambahan mengenai kisah-kisah lama, kisah-kisah Lipur Lara, cerita-cerita hikayat dari alam Melayu yang saya tak pernah dengar. Saya berpendidikan, kita kata masa tu pendidikan yang sangat-sangat fragmented ya, maksudnya sains, aliran sastra. Jadi apabila saya berada dalam sistem pendidikan yang sangat-sangat kita kata sangat fragmented, maksudnya ada juzuk-juzuk, dah ada boundary antara sains dan aliran sastra, saya tidak dapat menikmati ya kisah-kisah Melayu tu. Jadi macam mana saya dapat input tu? Daripada cerpen Puan Nisa Harun ya. So ada banyak cerita-cerita mengenai cerita-cerita puteri kain layang, cerita-cerita kita kata mungkin mitos ataupun mungkinlah benar ya, kisah Pulau Janggi, di Kayangan, kisah-kisah Kayangan, kisah-kisah alam buana ya. Jadi ia sedikit sebanyak memberikan saya kita kata excitement, kegairahan untuk meneroka lagi ya apa yang mahu dibawakan oleh pengarang kita Nisa Harun. Dan of course ada wacana ataupun falsafah ataupun pemikiran yang sangat-sangat besar yang saya nampak diolah dengan begitu cantik dalam cerpen ini. Isu utama dia adalah pemerkasaan wanita ataupun pemberdayaan wanita itu sendiri. Jadi apabila saya baca, saya nampak dia seolah-olah macam saya ni kosong, mentah, dan ada watak lain iaitu perempuan misteri digambarkan dalam cerpen ini, perempuan misteri yang sangat banyak khazanah ilmu. Yang banyak sangat ilmu-ilmu yang sentiasa memberikan kata-kata semangat walaupun tidak begitu direct, kita tak rasa, tapi kita berfikir dan kemudian kita merenung kembali betapa betulnya apa yang dikata. So itulah kita kata keupayaan ataupun kebijakan Puan Nisa ya dalam cerpen ini. Puan Nisa Harun
anak kelahiran Negeri Sembilan dan menulis ya. Beliau mula menulis sejak di bangku sekolah lagi. Saya bukan di bangku sekolah, saya di bangku rumah baru saya mula menulis. Okey, karya-karya Nisa Harun memenangi banyak anugerah dan yang menariknya cerpen Perempuan dan Kainlah yang ini memenangi anugerah sastra perdana Sastra Perdana Malaysia tahun 2017 dan 2018. Okey. Beliau juga telah memenangi dianugerahkan Sastrawan Muda Mastera tahun 2017 ya. Yang ini recognition ya, pengiktirafan dari bukan saja Malaysia tapi dari badan luar ya, seperti badan-badan yang mengkhususkan pembudayaan sastra di Brunei, Singapura dan juga di Indonesia ya. Betapa suara kepengarangan Nisa Harun ini bukan saja terkenal di Malaysia tetapi juga di Asia Tenggara. Malah karya-karya beliau juga diterjemahkan dalam beberapa bahasa, banyaknya bahasa Inggeris ya, ketika beliau menyertai ya fellowship di University Iowa Amerika ya. Di sana dia ada writing fellowship dan dia juga telah dianugerahkan fellow kehormat ya, University of Iowa Amerika Syarikat. Okey. Dan paling terbaru saya nak ucapkan tahniah yang ni saya rasa sangat suka dan saya rasa dia adalah bertepatan sangat very very timely, di mana ramai daripada kita yang sangat tidak tahu ya, anak-anak muda kita tidak tahu mengenai sastra akar umbi Melayu, dan dia dicantikkan dengan pelantikan beliau sebagai ketua satu Persatuan Penulis Negeri Sembilan ataupun dalam singkatannya PEN ya. So tahniah Puan Nisa Harun. Saya haraplah dengan pengiktirafan ini ya, kita sama-sama lah Puan Nisa dan juga persatuan sendiri boleh aktif lagi mempromosi ya kegiatan-kegiatan sastra, budayawan, bahasa-bahasa Melayu, yang ada bahasa-bahasa Melayu sastra yang kita rasa perlu ya dinaikkan semula supaya kecintaan kita kepada akar umbi Melayu itu sendiri ya sentiasa ya dalam hati kita. Ya, kita nak invite ya. Kita punya, tengok tu, cantik berseri-seri. Puan Nisa Harun cakap hi sikit, dengar-dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok, saya dengar suara pun saya dah, bestnya. Okey, Alhamdulillah. Okey, Puan Nisa. Okey, terima kasih ya. Mula-mula pertama sekali lah saya ucapkan terima kasih kepada Puan Nisa ya, kerana sudi dalam keterbasan waktu dia, dalam kekangan dia mengajar banyak kelas ya, sudi juga memenuhi jemputan saya. So kita nak tahulah tentang cerita di sebalik tabir, konon-kononnya lah di sebalik tabir, apakah kita kata apa ya, kupasan sebenarnya lah mengenai cerita Perempuan dan Kain Layang ni. Saya sendiri macam Puan Nisa dengar tadi kan, intro dia punya panjang kan, nak cakap kenapa dekat sangat cerpen ni kepada saya. So mungkin Puan Nisa boleh tambah, boleh olah balik, boleh ceritakan sedikit ya mengenai cerpen ni. Silakan Puan Nisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Puan Azian dan juga para penonton yang sempat berada bersama-sama kita pada pagi ini. Alhamdulillah, ya, saya juga merindui ramai peserta bengkel yang sebenarnya Puan Azian dan saya ni kami bertemu dalam keadaan yang sangat eksklusif. Saya fikir kami ada satu kumpulan yang dinamakan Grup Travelog Nisa Harun. Bukan saya yang bagi nama, itu kumpulan ini yang bagi nama. Ini merupakan pencetus kepada bengkel-bengkel Travelog saya yang lain. Dan tapi tak tahu kenapa kumpulan yang 6 orang ni begitu akrab sekali. Mungkin ahlinya antaranya Puan Azian, Rina, Puan Anita, Kak Zu, Kamal dan Hakim. Kami ada 6 orang saja dalam kumpulan ini yang saya fikir sangat-sangat mempunyai satu kesepunyaan, iaitu rasa ingin mengembara dan ingin menulis. Yang ini mungkin menyatukan kita barangkali ya. Baik,
saya pun sebenarnya teruja sangatlah apabila diundang untuk memperkatakan tentang cerpen perempuan dan kain layang ini. Memang betul ia merupakan cerpen terkini yang menerima anugerah hadiah sastra perdana. Sebab selepas itu dia tahun 2000 untuk penerima tahun 2017 dan 18. Jadi apabila tahun 2019 dan 20 biasanya penyampaiannya tahun depan ataupun akhir tahun ini saya kira. Lebih kurang begitulah. Untuk cerpen terkini itu bukan cerpen terkini, ada lagi selepas itu. Tapi tak ada, bukan soal apa yang lebih terkini kan. Hari ini kita memperkatakan secara khusus tentang cerpen perempuan dan kain layang. Baik, oleh sebab dia mempunyai kesepunyaan tentang penggembaraan tadi, saya mulakan mungkin bagi yang pernah membaca cerpen ini ketika ia disiarkan dalam majalah Dewan Masyarakat 2018, Januari 2018. Ia merupakan cerpen pertama apabila Dewan Masyarakat memulakan kembali ruangan cerpennya di dalam majalah itu. Beberapa tahun selepas itu ia kembali tidak menyediakan ruangan tersebut atas sebab-sebab tertentu. Namun apabila diminta menyediakan sebuah cerpen, cerpen ini yang saya pilih untuk dihantar ke majalah Dewan Masyarakat. Dan ia sangat berkait dengan kembara. Cetusan cerpen ini sebenarnya bermula kepada siapa yang sempat menonton video yang pendek pagi tadi sebelum kita bermula tadi sekitar 20 saat itu, mungkin akan diulang pada waktu rehat nanti ke, iaitu tentang seseorang yang pernah berkata lah di media sosial dan sebagainya, menyatakan bahawa secara tidak langsung barangkali seolah-olah ketika dia kembara tu dia telah menemui Tuhan, dia telah menemui sesuatu yang besar untuk dirinya. Betul lah, itulah sepatutnya. Tetapi cara pengungkapan itu saya lihat dalam beberapa hal ini seolah-olah dia seorang aja yang jumpa Tuhan. Jadi orang lain ni tak jumpa ke? Jadi tak adil kan? Kita selalu membayangkan bahawa Tuhan tu untuk kita seorang saja. Betapa tidak adilnya, sedangkan kita tidak boleh menyatakan demikian walaupun dia tidak berkata 100% begitu. Jadi itu menjadi cetusan yang menyebabkan ungkapan tersebut menjadi pemula cerpen ini. Cuma apabila diterbitkan semula dalam majalah Dewan Sastra, kerana saya ni penerima mastra dan ahli mastra, iaitu antara yang menyertai program ini dulu, karya-karya kami akan disiarkan semula dalam majalah Dewan Sastra secara dipanggil tiap-tiap 3 bulan sekali ada satu ruangan yang dipanggil lembaran mastra. Jadi untuk lembaran mastra keluaran Ogos 2020, cerpen itu disiarkan kembali, tetapi bahagian surat ini, itu saya letak sebagai surat ini putus. Tak tahu kenapa dia tak masukkan. Tersunting keluar lah kiranya. Iaitu kalau kembara membuat kau rasa Tuhan itu hanya untukmu, maka kamu perlu kembara lagi kan yang disebutkan itu. Jadi itu menjadi cetusan awal. Kerana penulisan cerpen ini berkait tentang perempuan dan pengembaraan. Bahawa perempuan itu juga seorang perempuan, sebagai perempuan kita jangan merasakan bahawa tempat kita hanyalah di tempat kita saja dan kita sepertinya tidak keluar daripada wilayah yang kita sangat selesa ini. Kita harus mencari ruang untuk keluar. Di pengembaraan merupakan satu cara. Pengembara ini janganlah fikir hanya mesti keluar negara sahaja. Pengembaraan itu maknanya kita keluar daripada zon selesa. Dan kita sudah lama berada dalam zon selesa. Katakanlah kita jenis wanita suri rumah. Saya juga suri rumah. Pada waktu-waktu tertentu saya menulis, pada waktu-waktu tertentu saya suri rumah, pada waktu yang lain saya mengajar. Jadi kita ni sebenarnya wanita yang mempunyai banyak watak. Jadi apabila kita keluar daripada wilayah itu, ia menyebabkan kita belajar banyak benda yang baru. Dan memanglah kita akan ada rasa teruja kan untuk mempelajari sesuatu yang baru tadi. Namun apabila kita rasakan bahawa pengembaraan itu kitalah yang dapat semuanya, itu kan tak adil. Jadi sepatutnya kembara itu merendahkan hati kita. Travel should make you humble. Okay, maknanya maksudnya sepatutnya membuat kita rasa ya Allah kerdilnya aku ini dan memang Tuhan itu maha besar, tapi kadang-kadang perkara itu tidak perlu dinyatakan. Itu simpan sendirilah. Simpan sendiri bahawa kita rasakan kebesaran Allah itu tak perlu dinyatakan besar-besar. Nanti yang tak pernah kembara akan rasa nak kena kembara dulu ke baru merasakan kebesaran Tuhan macam tu. Tak semestinya kan. Tapi itu satu daripada wasilahnya, satu daripada caranya ialah kembara, kerana itu satu sunnah. Itu sunnah juga Nabi pernah sebut kalau kita pergi ke satu tempat, sunnahnya kita balik ke tempat kita mengikut jalan lain.
mengikut jalan lain ya. Maknanya kita dapatkan kalau pergi ke surau pun, pergi ke masjid pun Nabi kata pergi ke jalan A, balik ke jalan B supaya kita dapat meliputi kawasan tersebut. Ya, jadi apabila saya melihat karya ini, ia bukan dia ditulis bukan sebab semata-mata kembara itu. Ada isu lain tetapi ia bermula daripada kisah perempuan pengembara yang disampaikan kerana menyatakan hasrat pengembaraan itu. Saya rasa dunia pada waktu ini sudah membolehkan kita berasakan bahawa kita sudah boleh sebagai wanita kita keluar daripada wilayah-wilayah yang kita biasanya ada orang kan dia duduk dalam wilayah ni terlampau selesa sampai dia terperangkap, tetapi dia tak perasan sebenarnya wanita ini sedang berada dalam ruang yang terperangkap tadi. Dia tak sedar pun dia sedang berada di dalam itu. Dan ada yang sedar tapi tak boleh keluar. Ada juga yang begitu. Tapi tak apa. Kita belajar bahawa kita sebenarnya boleh keluar. Setiap wanita itu ada pilihan dan dia mengikut kemampuan masing-masing. Kemampuan itu mungkin dari segi dia bukan soal kapasiti keuangan saja, tapi kemampuan daripada banyak hal, banyak aspek yang nanti kita boleh bincangkan lagi. Mungkin itu cetusan awal ya. Yan ni memang kami biasa panggil Yan, dia kadang-kadang dia panggil saya Kak Nisa saja kan. Macam tu Yan, mungkin ada seterusnya. Okey, Alhamdulillah ya ramai dah mula bagi komen tau Puan Nisa. Pengembaraan macam Puan Khairunisa Hamzah kata pengembaraan itu adalah keluar dari zon selesa. Memang betul sebab apabila saya pertama kali baca mukadimah kan cerpen tu, kalau kembara buat engkau berasa Tuhan itu hanya untukmu, maka kau harus kembara lagi. Sesungguhnya kau belum berjumpa apa-apa dan kau belum pun menjumpai dirimu. Saya banyak kali termenung sebenarnya. Sebenarnya dia menggamit ataupun memancing diri kita untuk lebih untuk baca seterusnya apakah yang dimaksudkan kan oleh Puan Nisa sendiri kan. Tapi saya ambil masa yang lama untuk pause sekejap benda tu dan sebab majalah ni saya ada dia punya majalah yang 2018 punya. Okay, so cantik dia punya kalau boleh tengok lah kan. Boleh. Saya bandingkan dengan yang saya punya. Dia ada dua versi. Okay. Pertama sekali di Dewan Masyarakat dan yang terbaharu di Dewan Sastra kan. Okay. So ada gambar perempuan, ada yang ni ada selendang. Okay. So saya dan ironically-nya yang peliknya bila saya tercetus ilham untuk menjemput maksudnya buat sesi live dengan Puan Nisa untuk membicarakan tentang hal ini, apabila saya baca balik perspektif saya pun dah berbeza tau. So maksudnya pada saya karya yang bagus ya, karya yang baik itu dia bukan saja dia memenuhi kepuasan diri pembaca itu, tapi juga memberikan perspektif yang berbeza-beza setiap kali kita baca. So itu yang macam menarik lah pada saya dan saya rasa semua penulis perlu ada semangat tu lah untuk membina satu suara yang boleh audience baca, fikir, faham dan renung. Dan dia sangat-sangat relevan, malah segar lah. Daripada tahun 2018 sampai kini memang saya rasa mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun nanti mungkin ya, cerita ini, kisah ini sangat relevan ya dengan kita punya dengan masyarakat kita, dengan anak-anak kita, generasi baru ya, insya-Allah. Okay, so sebenarnya sebab ramai pula yang tertanya-tanya apa sebenarnya kain layang, perempuan dan kain layang, dan ada juga yang berkata surat layang kah? Oh bukan. Surat layang nanti kita akan bincang next session kan. InsyaAllah. Dia lebih pada kita nak kata berita palsu mungkin kan, berita-berita angin yang tak sahih sumbernya. Okay, tapi ramai nak tahu kain layang ni selendang kah? Kain layang ni adakah kain kalau dalam buku
dalam cerita ni ada juga disebut kain cindai. So ramai tertanya-tanya, apakah maksud kain layang tu? Kalau boleh Puan Nisah mungkin cerita pada kami yang pada saya lah, saya memang tidak mengikuti aliran sastra kan, dan kekangan masa nak rujuk buku-buku sastra ni mungkin agak satu kekangan. Jadi kita bagilah Puan Nisah untuk terangkan. Baik. Persoalan kain layang ini sesuatu yang pada saya dia sudah lama, kerana saya ni dia mengikut kepada pengalaman kita sendiri dalam pembacaan ya. Ketika saya remaja, ketika saya kanak-kanak pun bahan bacaan saya terhad. Saya bukan dari keluarga yang berada, saya dari keluarga yang sederhana. Jadi bahan bacaan saya datang daripada cerita-cerita lama, teks lama. Jadi hikayat-hikayat semua ni, cerita Lipo Lara ini ialah sebahagian daripada bahan bacaan saya sendiri. Jadi perspektif kain layang itu sudah lama wujud dalam diri saya sendiri sebagai kanak-kanak, sebagai remaja. Tapi yang menariknya dalam sastra Melayu ialah tidak diberikan perincian yang begitu yang rinci lah, maknanya details. Dia tak beritahu saiz dia berapa sentimeter, berapa inci, berapa hasta, dia tak sebut. Kerana itu bukan soal. Kalau kita tengok dalam Quran juga sebenarnya kaedah penceritaannya juga begitu. Kalau kita tengok dalam surah Yusuf, Yusuf dimasukkan ke dalam perigi, tak disebutkan pun berapa dalam perigi dan sebagainya. Soalnya perigi itu kan boleh berubah mengikut zaman. Dia nak supaya yang penting ialah ceritanya, bukan detail itu kan. Jadi kain layang ini pada saya ia sejenis simbol. Ia simbol pada saya sebagai pembaca, ia sebagai penulis dan juga sebelum ini pembaca, dia simbol kepada sesuatu. Jadi boleh saja digambarkan dengan cara mana. Kerana ini ialah kebijaksanaan orang Melayu. Kerana kita ni selalunya berfikirkan secara literal. Orang budak sekarang kata pembaris, sangat lurus sangat kan. Maknanya tak dapat meliputi wilayah yang bersifat metafor ini, metafora. Metafora ni maknanya pemikiran yang konotatif. Maknanya yang disebut itu bukan itu. Tapi yang disebut tu ada benda lain. Tapi masyarakat Melayu amnya memang berfikir, ini cara fikir mereka sejak dulu lagi. Iaitu yang dikatakan itu bukan itu yang disebutkan. Kerana dia tahu orang yang mendengar itu akan berfikir. Okay? Kita berfikir dan sekarang ini oleh sebab kepantasan teknologi, kepantasan segala-galanya menyebabkan kita sudah tidak sempat berfikir lagi. Ya, kita selalunya cepat je nak jawab mesej kan. Orang satu status baca tajuk, tak sempat baca lagi, terus nak beri respon kan. Tapi kita tak berfikir lagi dengan apa yang ada di hadapan kita. Mungkin dalam diri saya sebelum ini dengan pembacaan yang demikian yang mengajak saya berfikir sejak kecil lagi, dah kena fikir dah apakah itu kain layang. Kita sebagai kanak-kanak tentulah ada curiosity, rasa ingin tahu memang ada. Tetapi apabila saya menyertai kuliah undang-undang, disiplin itu lebih mengajar saya berfikir dulu sebelum berkata-kata. Disiplin itu menyebabkan saya memang perlu lihat lebih lanjut sebelum membuat sebarang keputusan. Kalau dalam undang-undang tu kita panggil reserve judgment. Reserve judgment ni kita hold dulu, kita pegang dulu, jangan terus nak buat keputusan. Kita dengar dulu, mungkin ada sesuatu yang lain yang kita tak nampak lagi. Jadi semua ini mengajak saya sebagai penulis dan kemudiannya saya harapkan tulisan ini mengajak pembaca berfikir dan alhamdulillah nampaknya berjaya. Ian nampaknya betul-betul berfikir dulu. Dia berhenti dulu selepas daripada baca petikan itu, kemudian baru diteruskan pembacaan ya. Saya harapkan begitu sebab kita sepatutnya berfikir setelah membaca sebuah karya sastra. Ia bukan sekadar melaporkan, ia bukan sekadar soal kisah ni benar atau tidak. Itu bukan soal. Itu bukan soal. Yang penting ialah setelah kita membaca sesebuah karya sastra itu, kita berhenti sejenak atau berhenti lama, kita berfikir. Kerana orang-orang yang berfikir ini disebut banyak kali dalam Al-Quran. Banyak kali dalam Al-Quran kita akan jumpa ungkapan-ungkapan. Apakah kamu tidak berfikir? Apakah kamu tidak berfikir? Apakah kamu tidak berfikir? Allah sebut banyak kali. Allah menegur banyak kali. Jadi
akhir-akhir ini itu yang berlaku. Dan kita sekarang ini banyak benda yang mudah-mudah. Kita nak yang mudah tak payah fikir. Terus je, langsung saja. Jadi dengan itu banyak interpretasi dan rahsia-rahsia orang Melayu tertimbus begitu sahaja kerana kita ini banyak mengabaikan aspek yang kita perlu fikirkan, ya. Jadi kain layang suatu simbol ataupun sesuatu yang terpulanglah. Saya sebagai penulis, saya boleh berimajinasi kan. Saya boleh mengatakan ia sepanjang sehelai selendang seperti kain cindai. Kain cindai ni penting. Dia sebenarnya sejenis senjata untuk orang perempuan juga, orang lelaki juga boleh pakai. Diikat di pinggang kalau nak bekerja. Seperti saya sebutkan dalam tu kan, dia boleh ikat di pinggang nak bekerja untuk kita kuatkan pinggang. Maknanya pinggang ni jangan beralih, orang tua cakap. Kalau kita mengangkat barang yang berat, ikat pinggang itu. Sebab tu kalau misalnya weightlifter, dalam sukat angkat berat, mereka ikat pinggang supaya urat pinggang jangan lari kerana dia memberi kesan kepada kita pada usia yang mungkin kata separuh umur dan sebagainya kan. Jadi kalau dia perlu menjadi anggun, kain cindai itu akan dijadikan selendang sebagai kerudung untuk menutup auratnya ketika ada lelaki. Maknanya kita ni sekarang ni pakai tudung sebab rasa macam pakai je lah siap kan, dah pakai shawl tu pin sana dah 10 pin atas kepala kan. Tak payahlah tanggal-tanggal. Tapi dulu boleh je kita sangkut. Bila kita sangkut tu kita boleh letak tempat lain. Maknanya kalau tak ada lelaki kita boleh tanggalkan. Jadi ada lelaki baru kita tutup gitu. Jadi kaedahnya mungkin dulu pertemuan dengan lelaki tu kan amat jarang. Sebab itulah kalau kita tengok di istana Cik Siti Wan Kembang misalnya. Kenapa dia pakai kemban? Kita rasa macam tak Islamik langsung pakai berkemban kan. Tapi kita kena fikir semula dalam istana tu siapa yang ada? Siapa yang boleh menghadap permaisuri, ratu? Orang keliling itu, the inner courts dia tu semua bapak-bapak saudara dia, abang dia dan orang yang boleh dibenarkan melihat auratnya pada setakat yang boleh. Bukanlah ditanggal semua kan. Tapi bila datang tetamu, terus saja kerudung tadi dia tarik dan ditutup semuanya. Jadi dengan itu takkan boleh dilihat, kita melihat gambaran itu kerana kita sekarang ni mempunyai akses kepada bahan-bahan tersebut. Jadi kain layang itu boleh jadi apa-apa sahaja terpulang. Ini saya berikan ruang kepada pembaca saya untuk berimajinasi juga. Sebab kita nak ajak pembaca kita berfikir kan Yan? Okey, Yan mungkin membayangkan macam mana agaknya rupa kain layang tu setelah membacanya. Kita nak dengar juga respon pembaca kan? Betul-betul. Saya memang membayangkan kain layang tu seperti selendang. Itu memang kita kata apa paling level of knowledge yang paling zero ni terus membayangkan kain layang adalah selendang. Tapi saya menarik masa Kak Nisa kata tadi pasal kain cindai. Sebenarnya pertama kali saya jumpa perkataan kain cindai, saya rasa semasa saya membaca blog Kak Nisa, saya rasa kain cindai kan. Di hujung selendang kain cindai ni, mungkin saya nak tengok saya punya shawl ni, dia ada macam ada senjata kan. Ada senjata kat hujung ni. Dan orang sekarang dia buat shawl, dia letak dia punya label. Actually sebenarnya ni dah ada dah dulu ya, itu kain cindai. Dan bila saya tahu yang kain cindai ni memang dipakai oleh pada zaman-zaman dahulu ya, orang-orang biasa pun pakai juga kain cindai ni. Ke orang-orang okey, ada dua, dia ikut jenis, maknanya ikut quality fabric. Ada fabric yang mungkin sedikit tinggi kualitinya, mahal sedikit barangkali. Saya percaya yang ini orang-orang istana lah, Nana Raja dan sebagainya kan, sebab dia mampu untuk benda ni datang. Ada yang dari Cindai. Saya rasa kalau tak salah saya mungkin kena tanya dengan Dr. Siti Zainun kan, Prof Siti Zainun, Pahlawan Negara. Ini pakar busana. Saya rasa saya dapat daripada dia juga antaranya. Dalam buku itu kita lihat betapa kain cindai ini ada yang bersifat kebanyakannya tebal, dia tebal, ada fungsi lah, boleh jadi gebor, boleh jadi apa semua kan. Tapi yang pentingnya pada hujung dia tu Yan, pada hujung dia tu ada, boleh jadi manik. Kalau sekarang kita tak pemberat itu pun boleh. Itu sebenarnya ada fungsi, dia bukan fungsi dekoratif semata-mata lah. Jadi kalau saya pernah bentang satu paper, satu kertas kerja tentang senjata-senjata wanita. Senjata wanita ni sebenarnya semuanya dalam bentuk perhiasan. Sebab kita ni ada tapi tak ada. Ada tapi tak nampak. Jadi perhiasan itu nampak macam cantiknya, pakai sini, pakai cucuk sanggul, tu semua tajam tu. Cucuk sanggul, gelang, cincin kan. Dia pakai semua tu, tapi kalau digarik kepada muka musuh ke, kita dalam keadaan terdesak, kuku pula tak tajam masa tu kan. Jadi mungkin cincin kita ada batu, cincin tu kita pusingkan cincin tu ke dalam, kita tampar lah lelaki tu kan. Bercalar jugalah muka dia kan. Bercalar juga mukanya. Jadi sehujung selendang itu, pemberat-pemberat tadi, kalau kita tengok, kita lemparkan selendang tu, kita buat macam tali tas.
totalitas, pemberat tu pergi dulu. It's physics kan? Dia Betul. pemberat tu pergi dulu. Jadi dia boleh macam mencederakan juga. Walaupun tak banyak, kita tahu kekuatan kita bukan kepada fizikal. Kita bukan physical strength ke perempuan, tapi kita ada sisi yang lain. Kita ada dexterity, maknanya pergerakan yang pantas dan sebagainya. Itu semua boleh dilatih lah. Jadi satu daripadanya ialah meletakkan senjata pada hujung selendang tadi. Itu antaranya. Sebab perempuan, dia tidak membawa senjata. Ni kata Bonda Siti kan, Siti Zainon Ismail. Perempuan tidak membawa senjata yang dihunus. Maknanya kalau perempuan tidak boleh membawa keris. Kalau kita katalah persembahan pantomim dan sebagainya, kita nak menunjukkan simbol kewanitaan dan kemelayuan. Orang perempuan tak bawa keris kecuali dia raja. Maknanya Cik Siti Wang Kembang aja yang gambarnya digambarkan dibawa keris kan. Kerana dia pemerintah. Kerana keris itu simbol pemerintahan. Dia kuasa kan. Jadi perempuan dia tak perlu. Sebab itu bukan amanah dia. Ni nanti kita masuk dalam bahagian amanah kan, yang mana sebenarnya kita melihat amanah perempuan itu. Betul, okey. Itulah saya cakap, kalau dengan Puan Nisah memang saya akan teruja dan saya punya sebab saya ni crazy note taker. So saya tulis apa benda yang dia cakap sampailah penuh saya punya buku catatan. Tu dia. Tapi sekarang tak boleh dah tulis. Tak apa, ada rakaman je, kita boleh ulang-ulang isu-isu besar yang dibawakan oleh Puan Nisah lah. Dan saya rasa sangat relevan. Sebab tu saya baca benda ni banyak kali sangat sampai saya rasa, tahu tak, saya rasa saya nak buat buku out of it. Tu dia. Silakan. It's dia memang satu kita kata eye opener, membuka mata kita, dan benda ni sebenarnya besar ya. Jadi dalam isu pemerkasaan wanita, pemberdayaan wanita, macam Puan Nisah menulisnya dari segi sebab dia cerita ni dengan watak yang dinamakan engkau ya, sebab dia daripada sudut pandang kedua. So watak protagonisnya dinamakan engkau. Dia sedang berinteraksi ya. Macam saya dengan Kak Nisah lah tengah bercakap-cakap kan, dalam satu, cuba bayangkanlah dalam satu tempat situasi dekat depan pantai ke apa, dan yang orang yang kita kata, sebab seorang yang engkau berbicara dengan seorang guru, orang alim yang punya khazanah ilmu itu, ya, dia tengah berinteraksi, dan perempuan misteri ni berkata begini, dia kata ya, perempuan-perempuan yang memiliki kain layang ini ialah perempuan pengembara yang ada amanah tersendiri. Mendapat kain layang itu bukan sekadar rezeki dan kelebihan. Tugasnya menjadi penghubung dunia-dunia yang ada. Tapi kau tahu bukan? Ada lelaki yang kehilangan kain layang, lalu cuba mencari kain layang perempuan ini. Ada yang disorokkan, ada yang dikoyakkan kerana lelaki yang menjumpai perempuan berkain layang akan berasa terancam dengan kelebihannya. Lelaki begitu tiada keyakinan diri lantaran kain layang sendiri entah ke mana, dan orang tuanya tidak sempat menyelamatkan sarung tembuni. Menjadi kebal pun tidak. Engkau terdiam. Insaf seketika mengenangkan zaman ini perempuan tidak ada kain layang seperti dulu, tetapi masih dapat terbang. Cuma lain pula kaedahnya, masih lagi dapat keluar mengembara. Perempuan-perempuan yang dicuri kain layangnya ini lalu dipaksa tinggal di bumi, menjadi isteri dan penjaga rumah tangga. Dahulu, keturunan mereka mempunyai bahu yang tegap dan kaki yang kuat. Akibat tidak mampu mengembara lagi, perempuan-perempuan ini menjadi tertekan dan cepat hilang kekuatan kakinya. Kaki perempuan-perempuan inilah yang pertama sekali menjadi lemah apabila tua, dan kemudiannya cepat menjadi tepuk. Tepuk ni TEPOK. Saya tengok kamus, tepuk ni bermaksud kudung. Tak tahulah betul ke tidak, tapi kudung, pronunciation dia betul ke tidak, tepuk ke tepuk, silakanlah Puan Isah. Betul. Tepuk betul. Jadi kita serah Kak Isah lah. Okey, tentang petikan yang dibacakan tadi, itu petikan yang saya fikir penting, yang menjadi intipati kepada cerpen ini, sebahagian daripada intipati lah ya.
iaitu tentang kelebihan-kelebihan perempuan yang mempunyai kain layang ini. Ini simbolnya kain layang. Tapi kalau nak dibandingkan dengan zaman sekarang ataupun zaman-zaman mana sekalipun lah yang sesuai, artinya perempuan yang mempunyai kelebihan. Kalau zaman sekarang mungkin dari segi akademianya, perempuan yang mempunyai pendidikan setertinggi, katalah sampai peringkat masters, sampai peringkat PhD, ini semua kelebihan, ini semua amanah apabila yang kita dapat. Saya selalu melihatkan kelebihan yang ada, rezeki yang lebih dan sebagainya kita dapat itu semua amanah. Maknanya Tuhan tak beri kita saja-saja. Tuhan tak beri kita, oh kau dapat kelebihan ni kau punyalah. Tuhan tak kata macam tu. Sebenarnya kelebihan yang kita berikan kerana kita ada potensi. Apabila kita ada potensi, kita boleh memperkembangkan potensi itu dan kita bolehlah membantu orang lain. Dibayangkan begitu maknanya kelebihan. Maknanya kalau kita pandai, kalau didefinisikan sebagai kita ni wanita yang pandai, ada ilmu dan sebagainya, bukan untuk diri kita. Apa-apa yang kita dapat ni bukan untuk kita sebenarnya, untuk kita bantu orang lain. Jadi saya meletakkan bahawa kelebihan yang ada itu bukan untuk dicemburui. Ini pun saya pesan pada anak-anak, saya pesan kepada adik-adik yang muda yang mencari pasangan, tak ada masalah, ramai lelaki yang baik di luar sana. Tapi dalam masa yang sama kita lihat, yang ini juga saya teringat pesan arwah Tan Sri Aisyah Ghani. Tan Sri Aisyah Ghani kan yang menulis buku Ibu Melayu Mengelilingi Dunia dari rumah ke London. Bagaimana dia sebagai perempuan yang sudah berkahwin dan ada anak pergi menyambung pelajarannya. Ini juga antara perempuan pengembara bagi saya kan, yang pergi ke London menyambung pelajarannya ke sana. Kemudian dikata orang lah, dikata orang keliling dia tahun 50-an, 60-an, apalagilah yang perempuan dia nak cari, sedangkan dia dah ada macam-macam. Dia dah ada segalanya. Sebab kita ni wanita selalu dibayangkan apabila sudah berkahwin dan sudah ada anak, maknanya sudah lengkap. Tak semestinya. Ada orang ada orang dia memang lengkap dan kita sebagai wanita sebenarnya lengkap dan kita juga saling melengkapi kan. Maknanya kita saling melengkapi bukan sekadar kita melengkapi pasangan kita. Kita melengkapi orang lain, kita melengkapi anak kita melengkapi keluarga kita. Wanita itu sudah cukup. You are enough. Jangan selalunya kita dibayangkan, oh kau tak cukup lagi, kau kena buat macam-macam. You are enough. Kita cukup dengan apa yang kita ada. Memang Tuhan dah berikan begitu. Jadi amanah yang kita dapat, walaupun kita harus keluar menggembara, itu peluang dan rezeki untuk kita mencari lagi. Jadi apabila kita sudah ada kelebihan itu, bagaimanakah kita menggunakannya? Kelebihan yang ada ini bukan sekadar suka-suka, bukan sekadar untuk kita mendapat pengiktirafan secara peribadi itu saja, bukan itu. Kerana dia seharusnya lebih daripada itu kan. Jadi amanah yang saya lihat di sini ialah apabila yang saya nak katakan dalam cerpen ini, apabila seseorang perempuan itu diberikan peluang-peluang begini, ambillah peluang itu. Janganlah rasa tertekan pula, oh saya sendiri pun ada master kan, saya ada 2 masters. Bukan soal, oh lepas tu saya tak bekerja, saya tak jadi pensyarah pun, dia bukan soal begitu. Kerana seorang ibu itu, seorang wanita itu, apabila dia jadi ibu, seharusnya dia mempunyai tahap pendidikan yang mampu capai setakat mana dia boleh. Dan lepas itu, kadang-kadang dia kita selalu sangat kena diletakkan dalam kotak bahawa, oh, macam saya lah, belajar undang-undang. Kenapa tak jadi peguam? Kenapa jadi kita selalu letak dalam kotak-kotak begitu. Yang ini saya fikir kita perlu betulkanlah persepsi-persepsi begini. Macam Ian sendiri, kita tengok Ian sendiri mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang sains, biomedical lagi. Jadi orang katanya, kenapa, apa buat kat sini? Kenapa jadi penulis ni? Kenapa? Jadi punya kenapa tu macamlah kita telah mengabaikan segala-galanya. Tetapi kelebihan yang kita ada itu, saya sendiri secara peribadi dalam bidang undang-undang, bidang sastra, yang ini sebenarnya meletakkan kita ke tempat yang sepatutnya, sekurang-kurangnya dalam membantu mendidik keluarga kita sendiri, mendidik wilayah kita. Maknanya mungkin dalam wilayah kejiranan kita, dalam wilayah atau lingkaran teman-teman kita membantu anak-anak mereka tak ada masalah. Jadi kalau kita boleh pergi ke wilayah yang lebih besar, maknanya kita boleh membantu di bidang yang lebih tinggi, silakan teruskan. Saya tahu ramai ada yang mempunyai PhD, tetapi walau apa sekalipun bidang yang kita ada ini, jangan dianggap ataupun harap-harapnya kita mendoakan agar pasangan kita sekurang-kurangnya bukanlah pasangan yang mencemburui kita. Oh, dia jealous tau. Ada ramai sebenarnya pasangan. Sebab saya juga dulu peguam syar'i kan. Saya melihat sebenarnya bukan soal apa-apa pun. Satu memang communication breakdown lah. Yang kedua ialah sebenarnya pasangannya
mencemburui isteri ni sendiri. Dia cemburu, bukan cemburu kerana ada lelaki lain ke, bukan. Dia cemburu bahawa isterinya lebih mungkin lebih gajinya, lebih tinggi dari segi bidang apa-apa pendidikan dan sebagainya, macam-macam. Kita kompleksiti ni pelbagai kan, tapi yang pentingnya ialah saya mendoakan agar kita saling mendapat pasangan yang sokong menyokong. Dia bukan soal siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah. Jadi itu yang disimpulkan daripada kain layang. Kalau zaman dulu ialah memang ada cerita kan, dan cerita perempuan tu di kain layang. Biasanya mereka ni kan turun dari kayangan. Dukun dari kayangan, dan kelebihan dia ialah datang ke bumi dengan ini ialah mode of transportation. Itu kain layang itu digunakan untuk istilahnya terbang. Bukanlah terbang macam flapping the wings tu, flap gitu. Tak semestinya. Dia boleh terbang itu melayang, turun melayah begitu sahaja ke. Itu terpulang pada imajinasi pembaca kan. Jadi ada yang turun dan kemudian dicuri orang kain layang itu. Memang tanpa kain layang itu, dia tak boleh pergi mana-mana. Kalau istilah dalam bahasa Inggeris kan kita kata ada jenis pasangan yang suka clip the wings of the partner. Dia clip the wing, you cannot fly. Boleh tak, yalah, izin suami itu penting bagi perempuan yang sudah bersuami kan. Izin suami, reda suami ialah reda Allah. Jadi suami juga wajar menggunakan kuasa yang ada pada dirinya untuk bagaimana isterinya boleh membantu. Saya teringat kisah Ustazah Asma Harun ya. Ustazah Asma Harun tu bukan adik-beradik dengan saya tau. Dia lain ya, bapak lain ya. Tetapi saya teringat kisahnya bagaimana suaminya bukan dalam bidang agama kan. Kita tahu siapa yang mengikuti Ustazah. Mengizinkan, katanya dia sendiri tidak boleh membantu orang dengan kaedah yang isteri dia boleh buat, tapi dia mengizinkan dengan harapan biarlah dia dapat sahamnya. Oh, Alhamdulillah kan begitu sekali dapat suami yang begitu menyokong kerjaya isterinya demikian. Jadi sokong menyokong ini penting. Jadi kalau seorang yang tidak ada kain layang itu, jangan cemburu dengan apa yang orang lain ada. Kadang-kadang kita ada kelebihan kita lupa. Kita menampak kelebihan orang, kita lupa sebenarnya kita juga ada kelebihan dan kita harus melakukan amanah kita itu mengikutlah kebolehan yang kita ada, kelebihan yang kita ada. Jadi saya fikir itu soal dia. Jadi kalau kita nak tengok cerita ni literal nanti nampak literal sajalah kan. Jadi kita harap-harapnya tengoklah dari sesi yang di sebalik yang simbol-simbol yang saya cuba taburkan sepanjang cerita tadi. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Memang membuka mata ya. Membuka mata sesiapa yang membacanya, berfikir dengan mata hati ya kita kata. Dan saya tertarik apabila Puan Nisa kata mengenai perempuan yang mempunyai kain layang tu dia diturun melayah. Dia diambil, kita boleh sebab saya terbaca ada cerita dulu Puteri Tujuh kan. Tujuh dia adik-beradik. Lepas tu dia turun untuk pergi ke kolam nak mandi. Lepas tu dia akan tinggalkan kain-kain layang dia sebab dia nak mandi. Lepas tu ada pula seorang, saya tak tahu ada tak nama watak lelaki tu, dia mengintai nampak puteri-puteri yang sedang mandi tu. Kemudian apabila puteri-puteri tu mereka tahu ada kelibat orang lelaki yang memerhatikan mereka, mengintai mereka terus kita kata keluar daripada tempat tu kan, menutup kan segala aurat semua, kecuali seorang tertinggal sebab kain layangnya disembunyikan. Secara realitinya apabila wanita sendiri, especially yang berpendidikan tinggi, seperti saya, seperti mungkinlah Kak Nisa dan ada ramai sebenarnya kawan-kawan saya juga yang apabila kita kata mengambil keputusan untuk berhenti kerja dan fokus kepada rumah tangga, ada banyak kita kata komen-komen negatif yang memang kita sebabnya image suri rumah tu dianggap dia macam zaman dulu-dulu. Suri rumah, siapa yang jadi suri rumah? Dia tak bekerja, dia tidak ada pendidikan yang tinggi, dan tugasnya itulah menjaga anak-anak, memelihara suami dan juga of course lah menyediakan segala keperluan kan asasi. So dalam masa tahun ini juga persepsi itu still wujud. Kita kata benda tu dah jadi normalization. Normal. Dan saya macam fikir
kadang-kadang bukan saja lelaki yang sebenarnya kita kata clip the wing wanita ni. Kadang-kadang orang-orang Wanita yang sendiri. perempuan sendiri. Contohnya ada banyak macam kawan-kawan saya pernah kata apabila dia mengambil keputusan untuk untuk tidak bekerja, duduk di rumah. Okey, ada mak saudara ataupun nenek dia kata dia kata macam ialah seolah-olah dia kata duduk di rumah ni you tak menyumbangkan apa-apa. You tak ada guna, yang macam merugi sangat. Habis tu kenapa nak belajar tinggi-tinggi? Namun dia tak nampak kesumbangan. Sebab kita nampak sumbangan tu untuk negara. You keluar untuk sumbang negara. Tapi kita sebenarnya nak menyumbang untuk pembentukan generasi yang akan menjadi pemimpin. Adakah itu bukan satu kerja yang mulia kan? Macam itulah. Yang ini saya fikirkan Yan, satu kita lah yang harus memecahkan stigma ini. Dia harus bermula daripada kita sendiri dan orang yang menyedari hakikat ini, kita pecahkan stigma ini, break the cycle. Kalau tidak, traditional roles ni akan terus kekal sampai bila-bila. Memang ada, kita memang tahu 2020 ni pun masih ada yang berfikiran begitu. Masih ada yang melihat kalau orang lelaki ataupun suami yang masuk dapur tu macam sesuatu yang mengerikan kan. Tapi sebenarnya kita tahu chef yang hebat di dunia pun sebenarnya lelaki juga, bukannya sebenarnya perempuan kan. Dia kalau kita asyik nak meletakkan traditional role ini memang tak selesai lah. Sebab saya sendiri pun boleh tukar tayar kereta. Tapi cuma tak kuat lah. Perlulah bantuan. Tentulah kan begitu. Maknanya yang orang lelaki pun boleh masak. Tapi mungkin kaedahnya lain. Jangan kita persoalkan proses. Ya. Jadi saya fikir sampai masanya kita sendiri ibu kan Yan. Kita sendiri membimbing anak-anak kita. Kita mungkin tak boleh mengubah orang yang lebih atas daripada kita. Kita tak boleh mengubah mungkin bapa kita sendiri, suami kita sendiri sekiranya apa yang kita nak ubah lah. Abang kita sendiri dan sebagainya. Tapi kita boleh mengubah anak kita. Kita boleh mengubah anak lelaki kita, anak saudara kita. Yang ini kita ubah persepsi itu supaya mereka ini nanti, sebab pada saya kita bukan sekadar membimbing anak perempuan kita untuk menjadi isteri yang baik, tapi kita juga mesti membimbing anak lelaki kita menjadi suami yang baik pada akan datang. Bahawa kita ni, itulah sumbangan kita kan, contribution tu. Maknanya kita menyediakan satu platform bahawa ada suami yang baik ni anak saya sebab dia begini. Dan kita telah menyediakan bahawa dia tidak lagi memegang traditional role tadi kan, peranan-peranan tradisi yang kita rasa sangat mengikut gender based role ni. Yang ini kita harus pecahkan. Tak ada salahnya bagi yang mahu mengekalkan, tapi jangan sampai terperangkap. Yang ini yang kita nak cuba elakkan stigma-stigma begini supaya pada tahun 2020 ini anak-anak kita semuanya sepatut dah boleh dah buat apa-apa saja mengikut kemampuan masing-masing lah. Jadi yang ini yang saya fikir kalau kelebihan itu datang daripada dirinya yang profesional dalam bidang bidang pengajian dan sebagainya, biarkanlah. Tapi kalau dengan bidang pengajian itu, kalau kita nak imbalkan dari segi keuangan, berapa banyak government dah bagi duit kan, suruh belajar luar negara, lepas tu balik rumah, duduk rumah. Baik tak payah pergi. Dia bukan soal itu. Pada saya kan, orang tak nampak bahawa kita perlu keluar untuk menemui diri sendiri. Sepertilah penggambara tadi kan. Betul. Kalau kita ingat buku Paulo Coelho, The Alchemist kan dia keluar, padahal jawapan dia dekat rumah dia. Tapi kalau dia tengok belakang rumah dia terus, dia takkan nampak jawapan tu. Dia perlu keluar untuk kembali menemui jawapan itu kan. Kita sendiri mungkin tidak jadi kita hari ini kalau kita tidak keluar menuntut ilmu, mengikut kaedah kita dan kita keluar kembara dan sebagainya. Kita balik semula untuk membimbing keluarga kita sendiri kan. Jadi pada saya itu yang patut dilihatnya. Kalau kita tengok dollar and cents, memanglah tak logik. Dah berpuluh-puluh ribu dibelanjakan, tapi akhirnya lah asalkan nak duduk kat dapur, baik tak payah. Yang ini yang kita kena ubah. Yang ini kita kena ubah supaya jangan sampai kita terperangkap demikian. Masing-masing ada amanah, masing-masing ada tugas yang perlu dilaksanakan. Jangan persoalkan. InsyaAllah kita boleh betulkan. Yang penting kita betulkan diri kita kan. Kita betulkan diri kita dan kita minta bantuan lah pada Allah yang tolong. Semua benda ini yang mengubah hati pun Tuhan. Kita cuma boleh usahakan saja. Kita doa banyak-banyak kerana doa, sekurang-kurangnya doa sebagai ibu tu. Doa sebagai ibu tu doakan anak kan dan sebagainya. Yang ini kita perlu jaga dan kata-kata kita. Setiap kata kita kan doa, jadi kita berikan motivasi kepada anak-anak. Yang ini saya fikir kita mungkin tak boleh keluar motivasi yang demikian sekiranya kita ada ilmu yang tadi yang kita dapat daripada, mungkin kita macam Yan sendiri kan belajar di luar negara, belajar begitu. Mungkin nampak macam tak ada apa yang applicable dalam biomedical tu untuk cerita, tapi bukan soal itu. Iaitu apa yang saya fikir yang dapat ketika proses pembelajaran di sana.
persahabatannya, ukhuwahnya. Barangkali itu kan? Ya, mungkin Yan boleh kongsi sedikit ke yang itu akhirnya menjadi penulis ni. Mana bukunya ni? Mari tengok sikit mana buku Yan. Kita kongsi-kongsi buku kita ke tak? Kita dah dekat nak habis ni. Ada Itulah. soalan-soalan daripada penonton kita. Ada secangkir kopi pukul 10 ni. Dia terampil dan bestari. Kita pula macam masa sangat sekejap sangat kan Manisa. Dah dekat nak habis dah. Okey, saya fikirkan saya okey. Ada Jalan Pulangmu. Jalan Pulangku. Ini adalah salah satu naskah antologi dalam siri bercakap dengan cermin ya, Muhasabah Diri Bercakap dengan Cermin. Rahsia Bunda Noh. So salah satu kisahnya dinukilkan di sini. Okey. Jadi yang terbaharu yang ni, check it out. Yang memang kena check it out Satu, check it out. Yang ni saya tulis sebenarnya last week ada FB Live yang mengenai buku ni. Saya ikuti. Saya undang Dr. Rusmawati sebagai dia penyelaras ya bersama dengan Bunda Noh. Buku daripada Geran akademik dijadikan buku popular, so memang sangat-sangat menarik konsep dia. Dan ada relax lah. Okey, buku ni dengan penghasilan buku ni saya disunting oleh pihak College Universiti Islam at Isku Izzat Selangor untuk buat bedah buku. So, sebab itulah banyak sangat nota kan. Ada lagi 2 buku Blur dan Clear. So itulah betul lah Puan Nisa kata, kadang-kadang kita jangan melihat kepada kita kata apa segenggam ijazah tu membiaskan diri kita kepada segenggam ijazah tu. Maksudnya apa dia punya kita nampak itu tujuan dia tu kan, tetapi proses kepada menerima dalam pembelajaran untuk mendapatkan segenggam ijazah tu. Alhamdulillah. Okay. So kita dah pun pukul 11 pagi, tak sempat ya. Cumanya kita nak, mungkin kita boleh buat rumusan secara ringkasnya apa yang kita perkatakan mengenai cerita kisah perempuan dan kain layang ni. Ia berkisah tentang perempuan, kisah kembara, dan dalam proses kembara itu dia sebenarnya mencari makna diri. Yang itu lebih penting. Pada saya kembara, apa saja kembara, tak semestinya keluar negara. Kita keluar rumah pun sebenarnya kembara sebenarnya. Kita sebab setiap langkah yang kita buat untuk, mungkin kadang-kadang nampak macam remeh nak pergi pasar sebenarnya, tapi dalam masa yang sama kita ada banyak boleh buat refleksi diri sebenarnya. Dan pada saya in the end of our journey tu, kembara tu yang macam Kak Nisa katalah, travel makes you humble kan. Dengan kembara itulah dia merendahkan diri kita, bukannya menjadi sombong, menjadi lebih angkuh. Maksudnya dengan kata lain, wah segala-galanya aku dah ada, aku dah dapat apa yang aku segala-galanya. Maksudnya Tuhan tu lah, maksudnya dengan dapat kalau kita dia mukadimah kan, Tuhan tu seolah-olah kita seorang je yang punya kan. Maksudnya kata apa? So you think, kita rasa itulah yang kita ada. Tapi sebenarnya bukan semestinya begitu tak? Betul. So saya nak petik last kali sebenarnya dalam buku ni. Okey, sebagai penutup, bukalah peti-benian yang sudah lama tersimpan di jiwamu itu. Kembara tidak harus menjadikan kita lebih menyombong diri, kerana kembara bukanlah suatu kelebihan, tetapi sebuah perjalanan yang penuh amanah untuk dirimu. Belajarlah 2 niat kembara, satu untuk mengembangkan syiar tauhidnya, dan kedua untuk belajar mengamalkan sunnah. Ingat, kita belum mampu mengamalkan sunnah Nabi, kita masih lagi belajar. So memang penutup yang cantik lah untuk sesi secangkir kopi. Cuma nak betulkan sedikit je nanti kalau siapa yang baca. Sebab okey, kepada yang nak membaca cerpen ini, sebenarnya ada dalam ruangan Dewan Sastra ni, tapi boleh baca secara dalam talian. Masuk je ke laman Dewan Bahasa dan Pustaka, dapatkan Dewan Sastra ni percuma. Boleh dibaca percuma, tak perlu dapatkan naskah. Kalau ada, beruntunglah. Kalau tak ada, tak apa. Yang ini boleh dapat secara dalam talian untuk keluaran bulan Ogos bulan Ogos 2020.
nanti kalau membaca cuma ada sedikit suntingan di situ, dan saya fikir yang ini mungkin boleh dibetulkan dalam keluaran yang akan datang, ataupun nanti kalau saya terbit semula cerpen ini kan di ruangan mana dia cerpen ini peti peti benian ini yang disebut Rian tadi ditulis kat sini peti bunian. Jadi sebenarnya bukan peti bunian, tapi kalau tengok dalam kamus Dewan Perdana dah ada perkataan peti benian, iaitu peti yang kita menyimpan segala khazanah yang amat berharga kepada diri kita, kita simpan dalam peti benian, bukan bunian. Bunian tu orang halus, orang yang kita tidak lihat. Itu beza sedikit lah, mungkin ada sedikit type. Itu bukan typo di pihak saya memang letak benian, mungkin suntingan dan sebagainya. Mereka lihat mungkin tak jumpa, tak apa. Itu okey, kita boleh betulkan benda itu. Saya mengambil kesempatan untuk berterima kasih dululah kot sebelum Yan wrap up. Saya berterima kasih sangat dapat berkongsi cerpen ini. Terima kasih kepada yang sudi mendengar secara live ataupun mungkin selepas ini ada yang menonton secara rakaman. InsyaAllah. Jadi inilah yang dapat saya bincangkan. Saya fikir saya harapkan ada manfaatnya kepada kita semua dan harap mengembangkan lagi pemikiran kita tentang budaya Melayu itu sendiri. Betapa hebatnya pemikiran orang dahulu yang hanya dapat saya tampilkan sekelumit saja, sedikit saja dalam cerpen ini. Doakan supaya dapat dikembangkan dalam cerpen-cerpen yang lain. Dan saya harapkan macam Yan sendiri juga terus menulis. Jangan putus asa, memang ada banyak cabaran sebagai penulis ini. Saya fikir apa yang kita tinggalkan harapnya lebih daripada 2 baris kata pada batu nisan kita kan. Harap-harap bukan itu sajalah yang kita tinggalkan untuk dibaca orang. Kita akan meninggalkan lebih banyak lagi insya-Allah supaya kita terus hidup. Kita terus hidup dan melalui karya-karya kita tadi insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ya kepada sahabat FB yang sudi menonton live bersama-sama kami. Ya Allah, alhamdulillah ya, banyak kata-kata dalam komen yang sangat-sangat indah, sangat-sangat menunjukkan mereka ni memang betul-betul ya mencatat nota, mendengar perkongsian kami. Diharapkan ada butir-butir kata, butir-butir mutiara yang saya rasa yang dapat kita manfaatkan daripada perbicaraan kami sendiri. Sebenarnya ada banyak benda nak cakap, even kita lupa nak cakap mengenai mesej secangkir kopi jam 10 kita kan, menjadi wanita terampil dan bestari. Tapi mungkin kita boleh anggap benda ni akan berterusan insya-Allah, bukannya ini pertama dan terakhir, tetapi mungkin jadi kesinambungan untuk perbincangan-perbincangan yang lebih menarik akan datang. Saya pasti ramai penulis yang nak tahu bagaimana Puan Nisa sendiri menjalani aktiviti kepengerangan beliau, bagaimana dia mengasah cara untuk mengolah idea kan. So mungkin kita boleh lakukan selepas ini insya-Allah. So stay tune aja. Kita kata stay tune untuk secangkir kopi jam 10. Kopi saya ada lagi ni. Tak sempat nak minum, dah sejuk. So sebelum kita wrap up, kita nak tangkap gambar Puan Nisa. Puan Nisa kena tengok kamera, siapa-siapa yang sahabat FB yang nak selfie bersama kami pun boleh. Sekejap. Okay, senyum. 1, 2, 3. Alright. Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.